Okey, laptop kalau berat-berat mesti korang rasa spoil kan. Mesti korang nak laptop yang ringan apa semua. Tapi dia punya performance orang kata macam beast. Ini ada depan aku ni Acer Spin 5. Laptop yang serba kecil, serba ringan, serba nipis, tapi performance memang tip top aku kata dengan kau. So jom aku nak review Acer Spin 5. Let's go. Okey, tanpa membuang masa, aku akan cerita tentang dia punya spesifikasi. Laptop ni ada beberapa variant, tapi apa yang kami dapat daripada Acer ni adalah spek yang paling all out. Okey, laptop ni menggunakan Intel Core i7 1065G7. Dia ada 16GB RAM LPDDR4X, ada 512GB SSD sebagai storage. Untuk grafik pula dia guna Intel Iris Plus grafik je. Laptop ni ada Wi-Fi 6. Lepas tu laptop ni menggunakan Windows 10 Home 64-bit dan juga laptop ni ada 2 tahun local warranty. Okey, spek dah habis sembang, jom kita tengok dia punya reka bentuk. Laptop ni menggunakan sleek magnesium aluminium alloy body. Beratnya 1.2 kg, ketebalannya 4.9mm. Okey, kalau kau tengok dekat belah atas ni ada logo Acer, memang sangat minimal. Okey, cerita pula dekat port belah kanan dia ada Kensington lock, ada combined audio jack, ada USB 3.0, ada power button, ada LED indicator dan ada juga dia punya stylus, dia punya pen tu. Okey, dekat port kiri ni ada charging port, lepas tu ada 2 Thunderbolt port, and then ada HDMI, and then ada USB 3.0 dan juga slot micro SD. Okey, dekat belah bawah pula ada dia punya vent lah. Aku nampak dia punya lubang vent ni besar juga. Okey, untuk keyboard pula, bagi aku keyboard dia memang spacious. Walaupun laptop ni kecil je, tapi dia menggunakan ruang tu dengan sangat elok. Keyboard ni ada backlit. Dia punya screen pula 13.5 inci IPS display. Dia datang dengan 2K resolution. Screen ni ada touch screen dan juga kat belah atas tu ada dia punya webcam. Webcam daripada Acer ni kebiasaannya memang padu lah. Baik webcam dia. Webcam clear babe. Clear. Semua kan? Okay lah. Okay, sekarang ni aku nak cerita highlight yang paling besar tentang series Acer Spin ni, iaitu 2-in-1 screen. 2-in-1 screen ni aku memang suka sebab kau boleh jadikan dia sebagai laptop, dan kalau kau lipat dia boleh jadikan sebagai tablet. Bagi aku benda ni memang berguna untuk macam designer yang nak illustrate apa semua kan. Sejujurnya ni first time aku menggunakan 2-in-1 screen macam ini, dan walaupun aku sebagai first time user pun tak rasa kekok untuk menggunakan 2-in-1 screen ni. Okey, dia ada stylus juga. Stylus ni agak membantu untuk sesiapa nak buat kerja illustration apa semua kan. Boleh lukis-lukis semua pakai dia punya stylus ni. Stylus dia ni best. Kalau bateri rasa dah nak habis, kau masukkan balik dekat charging port dia tu. Dalam masa charging 15 saat saja, kau boleh menggunakan stylus ni selama 90 minit. Hoi, memang quick charge gila babe. Tapi personally aku rasa stylus ni dia punya feel tu kurang premium lah. Dia tak solid lah dekat tangan. Lepas tu masa nak tarik stylus ni keluar dalam mode laptop macam ni, dia macam struggle sikit lah. Dia macam sebab jari aku ni gemuk kan, so bila nak mencungkil kat bawah tu dia macam struggle sikit lah. Kena angkat sikit body laptop ni baru boleh tarik keluar. Aku mengharapkan dia macam boleh tekan lepas tu terus keluar kan, macam Samsung Note 20 ke. And latency dia tu pun agak ketara juga. So bagi aku dia punya stylus ni performance dia okey-okey je lah, not the best sangat lah. Tapi untuk kerja-kerja nak buat illustration apa semua, it does the job for you. Cerita pasal trackpad pula. Okey, trackpad dia ni size ni normal ya, tak besar sangat, tak kecil sangat. Trackpad dia ni clicky dan juga ada fingerprint scanner. Fingerprint scanner dia ni memang senang nak set up dan memang senang nak digunakan. Tak ada masalah langsung lah untuk aku guna. Tak jumpa error pun lah setakat ni. Okey, sekarang ni nak cerita tentang dia punya speaker. Speaker dia ni ada support Dolby Atmos dan bagi aku speaker dia memang kuat gila. Walaupun dia kuat, clarity aku dapat rasakan memang mantap. Cuma dia punya bass tu agak kurang sikit lah. Dia sepatutnya kalau bunyi tu kuat, bass pun mesti kita dapat rasa kan. Tapi ni bunyi kuat tapi bass kurang punchy. Dia macam dia short sikit lah kat situ. Okey, sekarang aku nak cerita apa yang aku sangat suka tentang laptop ini, iaitu dia punya battery life. Acer claim bateri dia ni boleh bertahan selama 15 jam. Bagi aku, apa yang Acer cakap tu mungkin untuk penggunaan yang ringan. Sekadar nak web browsing ke, nak layan movie macam itu ke, aku rasa boleh lah dekat 15 hours tu. Sebab aku dah buat kerja editing dalam ni, tak adalah sampai 15 hour pun. Dia boleh bertahan sekitar 7 ke 8 jam macam tu lah. Tapi still 7 ke 8 jam tu masa yang lama kot.
Kira kalau kita masuk office tu cukup. Daripada mula sampai habis office hour tu, dia masih boleh bertahan. Okey, walaupun ini laptop untuk content creator, nanti mesti korang cakap, mana gaming test semua kan. Aku simpulkan macam gini je lah. Sebab dia pun guna integrated graphic je. Aku simpulkan macam gini je lah. Sebab dia pun menggunakan integrated graphic je. So secara logiknya, kalau kau nak main game AAA yang grafik tinggi-tinggi tu, memang dia terkincit sikit lah. Tapi setakat kau nak main Dota ke apa dalam ni, game-game e-sport yang memang dah optimize semua, aku rasa tak ada masalah pun. Boleh je dapat sekitar 50 ke 60 FPS macam tu. Cuma yelah, kalau kau nak main game yang power, memanglah tak dapat kan. Lepas tu nak komplain lah, laptop tak boleh main game lah apa. Dah ini untuk editing, bukan untuk gaming. Kalau kau nak laptop yang main game power, pergilah beli Acer gaming punya laptop. Kalau kau nak editing power, kau nak main game power, kau buatlah PC. Hidup ni simple, tak perlu rumitkan keadaan. Cukuplah dalam dunia ni ada perempuan untuk rumitkan keadaan. Laptop tak perlu rumitkan keadaan, tak perlu. Betul tak Samad? Pinjam Samad jap. Kan? Okay, so apa yang aku suka tentang Acer Spin 5 ni, walaupun laptop ni nipis dan ringan, tapi performance untuk kerja memang beast. Untuk aku sebagai content creator, memang sedap lah nak pakai. Screen dia mantap, lepas tu ada stylus lagi, boleh nak illustrate apa semua. Lepas tu battery life dia pun, aku senang kata, aku tak perlulah nak bawa dia punya charger laptop tu pergi kerja. Charge kat rumah, datang kerja bawa laptop je. Dan juga walaupun dia nipis, dia tak kedekut port. USB 3.0 sampai 2 dia bagi. Thunderbolt ni pun sampai 2 dia bagi. Lepas tu ada HDMI lagi. Mana nak dapat mat laptop nipis macam ni tapi port banyak macam ni kan. Okey, apa yang aku kurang berkenan pula, dia tak adalah benda besar pun, dia just minor punya problem je. First, macam aku cakap tadi, dia punya speaker kurang bass. Itu je lah. Yang kedua, dekat dia punya keyboard ni kau dapat tengok, dekat arrow keys dia tu, atas anak panah kanan dan juga anak panah kiri, dia pergi letak page up dengan page down kat situ. So kadang kalau aku layan YouTube kan, aku layan K-pop, kadang aku suka rewind kan, nak tengok balik. Betul tak Samad? Kadang-kadang aku nak back sikit, aku nak tekan anak panah kiri tu, aku tertekan dia punya page up. So sebab ialah jari kan gemuk kan, so boleh tertekan page up dengan page down tu secara tak sengaja. So maybe layout dia tu bagi aku tak berapa kena placement dia. So itu je lah kot. Memang aku tak ada banyak problem sangat dengan laptop ni. Dia masalah kecil-kecil je. So content creator di luar sana, korang pun boleh consider untuk try Acer Spin 5 ni. Mantap babe. Okay, so tu saja guys. Aku Maman, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Yeah. Samad. Tak payah dah. Okay. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.